Assalamualaikum semua. Jom kita kenali Sayyidina Uthman bin Affan melalui lukisan. Tapi ingat, tips pertama untuk belajar guna teknik lukisan ni, anda kena ingat nama Uthman tu berada pada objek apa. Macam dalam lukisan ni, perkataan Uthman berada pada gambar masjid. Okey, pertama sekali cuba anda lihat gambar seorang lelaki yang tengah pegang 2 torchlight di tangannya. Itu sebenarnya simbolik kepada gelaran yang Rasulullah pernah berikan kepada Sayyidina Uthman, iaitu Zunurain. Maksudnya memiliki 2 cahaya. Lelaki ni pula berada di tengah-tengah 2 orang perempuan. Ada tahu maksud dia? Sebenarnya inilah sebab Sayyidina Uthman digelar Zunurain. Sebab beliau pernah berkahwin dengan 2 orang puteri Rasulullah, iaitu Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Gambar pedang yang terletak di kepala lelaki ni pula adalah simbolik yang Sayyidina Uthman ni wafat kerana dibunuh oleh pemberontak. Rumah Sayyidina Uthman pada masa tu dikepung selama lebih kurang 1 bulan oleh golongan pemberontak ni. Golongan pemberontak ni pula ada golongan Khawarij dan ada pengikut Abdullah bin Sabah yang pada masa tu adalah ketua kepada kaum munafik. Mereka ceroboh masuk rumah Sayyidina Uthman dan mereka bunuh Sayyidina Uthman yang pada masa tu sedang berpuasa dan sedang pegang mushaf Quran di tangannya. Menitis darah syahid pada mushaf Quran tersebut dan dikatakan isteri Sayyidina Uthman pada masa tu yang cuba untuk mempertahankan Sayyidina Uthman putus jarinya kerana terkena pedang yang dihunuskan pada Sayyidina Uthman. Objek-objek lain yang ada dalam gambar selain daripada yang kita bincangkan tadi, semuanya berkaitan dengan sumbangan-sumbangan Sayyidina Uthman dalam pelbagai bidang, sosial, politik, ketenteraan dan agama. Kita tengok dulu objek yang ada atas kubah masjid tu. Ada buku yang sedang ditulis yang dinamakan sebagai Mushaf Uthmani kan? Sebenarnya pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman, masih lagi berlaku banyak perluasan kuasa ke wilayah-wilayah baru. Dan ini menyebabkan makin tersebarlah Islam dan makin ramailah yang peluk Islam daripada pelbagai wilayah, pelbagai bangsa, pelbagai budaya. Dari sinilah timbulnya masalah. Masalah utama ialah berlaku perbezaan dari segi cara bacaan Al-Quran. Maka berlakulah perselisihan faham dan tuduh-menuduh antara sesama umat Islam daripada bangsa yang berbeza. Semua membaca ikut logat yang berbeza menyebabkan masing-masing mendakwa cara bacaan mereka lebih tepat, lebih betul daripada bangsa lain. Atas dasar inilah Sayyidina Uthman mengambil tindakan dengan membentuk satu jawatan kuasa khas untuk menyalin semula ayat Al-Quran dan dinamakan dengan nama Mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani ini hanya menggunakan satu lahjah, iaitu lahjah bahasa Quraisy, dan mushaf ini digunakan secara rasmi untuk semua umat Islam. Tulisan-tulisan ayat Al-Quran lain yang berbeza dengan lahjah Quraisy semuanya dibakar untuk menjamin kesucian Al-Quran sebagai sumber perundangan umat Islam. Seterusnya anda lihat gambar masjid dan di depannya tu ada tanah. Selain daripada sumbangan Khalifah Uthman dalam bidang penyalinan semula Al-Quran, ini juga merupakan sumbangan Sayyidina Uthman iaitu dengan membeli tanah untuk membesarkan Masjid Nabawi. Dan ini berlaku pada tahun 29 Hijrah. Lepas tu nampak tak ada dialog box tulis Allahu Akbar 2 kali? Ini pula simbolik yang Sayyidina Uthman orang yang memperkenalkan azan kedua pada hari Jumaat. Anda tengok pula pada objek 3 tiang bendera yang tertulis padanya huruf P, R, O. Ini pula adalah simbolik kepada sumbangan Khalifah Uthman bin Affan dalam bidang politik, iaitu beliaulah orang yang memperkenalkan sistem protokol dalam pentadbiran kerajaan. Objek terakhir sekali ialah gambar
kapal yang tertera padanya perkataan TLDM. Tapi tak apa, yang ni kita bincangkan kemudian. Kita tengok dulu pada apa yang ada dalam kapal tu. Nampak tak ada bungkusan tertulis padanya RM, RM, RM. Sebenarnya ini adalah simbolik kepada sifat dermawan Saidina Uthman. Beliaulah antara sahabat Nabi yang paling banyak memberi sumbangan dalam perang Tabuk. Dikatakan beliau telah menderma sebanyak 950 ekor unta, 50 ekor kuda serta 1000 dinar untuk kegunaan tentera dalam perang Tabuk tersebut. Objek yang terakhir dalam lukisan ini pula ialah TLDM, perkataan yang ada pada kapal. TLDM ni adalah singkatan daripada Tentera Laut Diraja Malaysia. Tapi ini hanyalah simbolik sahaja. Simbolik kepada sumbangan Khalifah Uthman dalam bidang ketenteraan. Sebab beliaulah orang yang bertanggungjawab untuk membina Angkatan Tentera Laut yang pertama dalam sejarah Islam. Tujuannya untuk membasmi pemberontakan, mengukuhkan pertahanan negara dan untuk menakluk wilayah-wilayah baru. Dan anda lihat, selepas daripada penubuhan tentera laut ini, Saidina Uthman berjaya membawa Islam menakluk wilayah-wilayah di Morocco, Algeria, Libya, Afghanistan dan Tunisia. Sekian dulu untuk kali ini. Jumpa lagi.